Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Konven Mara Perkasa and welcome back to CKTV. 11 Mac 2024 menandakan hari pertama persekolahan bagi sesi 2024 dan 2025. Pada hari ini, saya berada di SMK Konven Klang bagi hari pertama persekolahan. Jom! Selamat sejahtera. Cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada anak-anak semua dan selamat kembali ke sekolah. Tahniah kerana telah berjaya hadir pada hari ini. Jadi hari ini adalah hari pertama kita memulakan persekolahan bagi sesi 2024-2025. Jadi cikgu juga ingin mengucapkan selamat datang kepada anak-anak murid-murid tingkatan 3 yang pada hari ini, mana tingkatan 3? Kat tangan? Okey, tingkatan 3 pada hari ini memulakan sesi persekolahan di sesi pagi. Sesi pagi ini selaraslah dengan peningkatan usia kamu. Tentunya suasana di sesi pagi ini lebih mencabar, terutama dari segi masa yang lebih lama berada di sekolah. Pada bulan Ramadan ini untuk sesi pagi tidak ada jadual yang akan dipendekkan masanya. Sebagaimana di sesi petang, murid sesi petang akan pulang pukul 5.30 petang. Bukan 6.40 sepanjang bulan Ramadan. Tapi sesi pagi semua kena pulang paling awal 1.5 minit dan yang lewat 1.40 adalah untuk murid-murid yang aliran STEM tingkatan 4 dan 5. Okey, anak-anak yang dikasihi sekalian, pertama sekali marilah kita melafazkan rasa syukur kepada Tuhan kerana kita dapat hadir pada hari ini, kita sihat dan cikgu mengharapkan kita semua dapat menceriakan diri sendiri. Ingat kita punya 5S. 5S apa? Senyum. Lagi? Salam. Sapa. Sopan dan sigap. Jadi untuk memulakan hari ini, marilah kita sama-sama senyum. Okey, semua senyum. Cikgu nak tengok semua mengukirkan senyuman. Okey, senyum kalau tak muka semua ketat. Okey, cikgu tadi datang pagi-pagi pun lupa nak senyum. Lepas tu bila sampai tapak perhimpunan baru teringat slogan 5S kita tu, cikgu pun cubalah sentiasa senyum. Okey, jadi pertama sekali kita kena bersyukur. Ada apa-apa perubahan tak di dewan ini? Apa perubahannya? Okey, kita sudah ada kipas helikopter. Sejak saya datang ke sekolah ini, memang saya bila melihat anak-anak semua duduk dalam suasana, dalam keadaan panas, kipas yang kita ada di sisi kiri dan kanan kita tidak memadai. Kepanasan sangat terasa, jadi cikgu memang dah lamalah mengidam kipas ni. Dan alhamdulillah dapat direalisasikan. Selepas cikgu nak bagi tahu, kita bersyukur kerana yang pertama program Hari Usahawan Muda yang kita jalankan, yang anak-anak semua terlibat itu telah mendatangkan keuntunganlah kepada kita dan kita dapat realisasikan untuk memasang kipas ini yang kosnya bukan sedikit kosnya 35,000 dua pasang kipas ini. Jadi itulah, selain daripada nilai 5S yang saya berikan penekanan tadi, nilai yang paling utama ialah kita mesti sentiasa bersyukur. Yang pertama, kita sihat, kita diberikan kecukupan makan, minum, anak-anak ada transport untuk pergi ke sekolah, dapat belajar di sekolah dengan suasana yang selesa. Jadi itu yang perlu. Yang pertama sekali, nilai yang kita ada, kita mesti bersyukur. Dan sentiasalah berdoa kepada Tuhan supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan anak-anak mampu datang ke sekolah setiap hari tanpa ada apa-apa masalah. Okey anak-anak semua, saya
Oh, tadi saya terlupa nak mengucapkan salam anak baik lagi cerdik. Kalau konvent ni selalu kita tambah lagi cerdik dan cantik. Tengok hari ni semuanya cantik, semuanya segak, berpakaian kemas. Saya tengok dari sini pun rambut semua okey, bersepit, tak ada rambut. Rambut yang mengirai-irai di depan tu mungkin kerana angin dari kipas, Okey. Jadi anak baik lagi cerdik, lagi cantik ini adalah satu konsep yang sangat penting dalam pendidikan abad ke-21. Okey, di sekolah kita tak boleh 100% berfokus kepada akademik semata-mata. Pada zaman ini, akhlak, adab, saksiah itu perlu lebih diberikan keutamaan. Kerana anak-anak yang ada adab, ada akhlak, ada saksiah diri yang tinggi, anak-anak ini akan mempunyai jati diri. Jati diri jati diri maksudnya sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni, dan nilai-nilai murni itu adalah asas untuk membawa anak-anak semua mencapai kecemerlangan dalam apa jua bidang. Kalau di sekolah memang core business kita, urusan utama kita di sekolah ialah kita mahu mendapatkan ilmu. Ilmu untuk bekalan hidup kita di dunia dan di akhirat. Okey, bagi anak-anak yang Muslim, menuntut ilmu tu satu kewajipan. Dan kalau anak-anak keluar dari rumah, ada niat, aku keluar dari rumah ini untuk menuntut ilmu kerana Allah. Itu adalah satu perjalanan jihad, sebenarnya. Dan kalau apa-apa berlaku dengan niat kerana Allah itu, insya-Allah apa-apa yang berlaku pada kita itu tidak sia-sia. Okey? Jadi memang ilmu itu utama, paling utama. Tapi tanpa akhlak, tanpa adab, anak-anak semua, saya rasa senang cakap macam inilah. Selalunya anak-anak yang berjaya ini adalah anak-anak yang berdisiplin dan berakhlak dulu. Jadi kita mesti ada akhlak dulu, adab dulu, baru ada akal. Akal dan kebijaksanaan. Sebab itu kita kata anak baik dulu, baru cerdik. Jadi cikgu berharap sepanjang anak-anak berada di sekolah ini pada tahun ini, itulah amalan anak-anak. Syukur bersama-sama, syukur sebagai tunjang utama nilai yang kita perlu ada, dan kemudian 5S yang kita selalu sebut-sebut itu. Seterusnya, cikgu berharaplah pada tahun 2024 ini akan menjadi lebih baik dari tahun 2023. Baik itu dari segi pencapaian akademik, saksiah dan kurikulum ada peningkatan. Itulah kita sebagai manusia, kita tidak lari dari melakukan kesilapan. Bumi mana tidak ditimpa hujan, lautan mana tidak bergelora. Itu peribahasa Jadi apa-apa yang berlaku pada tahun-tahun sebelum ini, jadikan sebagai sempadan. Kalau yang buruk, sempadan. Kalau yang baik, teladan. Untuk kita melakarkan lebih banyak kebaikan dan kejayaan pada tahun ini. Hari ini mesti baik dari semalam. Esok mesti lebih baik dari hari ini. Itu yang kita perlu tanamkan dalam diri pada setiap hari apabila datang ke sekolah. Okey, cikgu juga ingin menyentuh tentang kehadiran. Pada tahun lepas, kehadiran keseluruhan murid-murid di sekolah ini ialah 86% sahaja. Dan KPI atau sasaran atau target PPD Kelang ialah 95%. Maksudnya apa? 9% kita kurang dari sasaran. Kita tidak mencapai target kehadiran murid. Okey. Cikgu dapati ada murid yang memang ada pelbagai masalah untuk hadir ke sekolah. Antaranya ialah masalah pengakutan. Mau tidak mau
Demi perjuangan menimbul ilmu, anak-anak kena berbincang dengan ibu bapa tentang semua halangan yang menghalang anak-anak datang ke sekolah. Kehadiran perlu, sangat-sangat penting sebab kita sekarang adalah era pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ni, perkembangan dan kemajuan murid, perkembangan dan kemajuan kamu dinilai secara berterusan, bukan melalui pentaksiran semata-mata. Jadi kalau kamu tak hadir ke sekolah, PBD tak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Begitu juga dengan selain daripada PBD, kita ada PAJSK. Kalau selalu tak hadir kokoh, PAJSK juga tak dapat ditaksin. Itu semua PBD, PAJSK adalah di bawah pentaksiran berasaskan sekolah. Dan kita juga ada peperiksaan ujian pertengahan, sesi akademik, ujian pertengahan, ujian akhir sesi akademik. Yang itu adalah sebahagian dari PBD. Sebab tu bila kamu terima keputusan kamu yang kita berikan link secara online, betul semua dah tengok keputusan masing-masing. Jadi kamu akan lihat ada PBD dan juga ada ujian akhir sesi akademik. Okey, jadi PBD bukan ujian sahaja yang penting, PBD juga sangat penting. Jadi di situlah mengapa anak-anak perlu hadir ke sekolah, setiap masa. Kalau ada sebab, saya rasa nanti Puan Nizam akan beri taklimat lebih detail tentang kehadiran dan disiplin ke sekolah. Okey. Seterusnya untuk aktiviti koko juga, saya berharap pada tahun ini anak-anak tidak culas, tidak malas, tidak mengelak dari ayat yang negatif. Sepatutnya hari pertama tak boleh keluar ayat yang negatif. Saya tukar ayat tu. Murid-murid sewajarnya rajin, sewajarnya aktif, sewajarnya datang. Bukan sewajarnya, sebenarnya wajib. Datang aktiviti koko pada setiap hari Rabu. Jadi saya tak mahu lagi ada pelbagai alasan panggil ibu bapa untuk ambil kamu waktu tengah hari untuk pulang ke rumah dengan pelbagai alasan, pelbagai sebab. Setiap murid perlu menghadiri 12 kali perjumpaan koko bagi setiap unit. Kamu semua ada 3 unit. Unit beruniform, kelab dan persatuan, dan juga satu lagi sukan dan permainan. Jadi cuba sebab itu semua direkodkan dan itu semua diambil kira untuk permohonan kamu ke universiti, sama ada awam atau swasta, dan juga untuk mendapatkan scholarship, beasiswa dan sebagainya. Markah koko juga diambil kira. Pendek kata, di sekolah kita nak anak-anak semua seimbang dari 5 aspek. Apa aspek tu? Yang pertama jasmani, yang kedua emosi, yang ketiga rohani, yang keempat intelek, dan yang kelima sosial. Itu dia. Anak-anak perlu ada keseimbangan dalam 5 aspek ini agar dapat menghadapi masa hadapan dengan penuh yakin dan berjaya. Bagi murid-murid Islam yang akan esok kita akan bermula untuk sama-sama menjalani ibadat puasa sepanjang bulan Ramadan ini. Jadual akan berubah sedikitlah, tapi sesi pagi tak berubah sesi petang sahaja. Kantin akan dibuka untuk pelajar non-Muslim. Saya mohon kerjasama semua anak-anak agar menghormati bulan Ramadan ini tanpa mengira
bangsa dan agama, ya. Jadi saya tahu pelajar konvent ni dia memang sikap menghormati kepada rakan-rakan yang berpuasa tu ada. Dan yang Muslim, cubalah dia berpuasa dan menahan diri sepanjang berada di sekolah walaupun ada masa kamu uzur, ya. Kalau dah tak tahan tu nak makan, sorok-soroklah daripada kawan Islam, kaum Muslim yang lain. Ada beberapa aktiviti ya pada masa rehat. Saya berharap pelajar-pelajar Islam akan sama-sama lah ya. Nanti Ustazah Rosliza akan beri penerangan lah kepada pelajar-pelajar Muslim tentang aktiviti sepanjang bulan puasa. Ini adalah praktis untuk amalan saling menghormati ya antara pelbagai kaum dan agama di negara kita, dan praktis itu bermula di sekolah. Ya, faham tak? Faham ya? Okey, jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat kembali ke sekolah. Ya, fokus ya kepada segala aktiviti yang kita lakukan di sekolah. Okey, dan sepanjang minggu ini jangan susah-susah hati lagi. Okey, tentang akademik lah. Jadi minggu ini ada pelbagai aktiviti yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah yang tidak melibatkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, tolong senyum sekali lagi, muka dah ketat balik. Puan Nur Jamila binti Makno, Puan Rabiatul Tadabiyah, Puan Nur Haizal. Hi everyone, today I'm with 3 prefects of the school. Please introduce yourself. Hi everyone, my name is Lim. Hi, my name is Adriana. Hi, I'm Amira. Okay, what is your reaction on the first day of school? I feel excited because I can't wait to learn like new syllabus and start my school journey this year. I feel happy and excited because I get to meet my friends and teachers after a very long break. I feel happy but tired at the same time because I get to meet my friends and I get to see my beautiful teachers. Yeah. Okay, what do you think can you do to increase the discipline in the school? We will be stern enough to control the students, and I will make sure all the prefects do their work. We'll help out the teachers and also the students if they need any help. And then we'll make sure the school discipline is under well controlled. Other than perbaikan disiplin murid, we also have to perbaikan diri sendiri. So by that we can learn. Yeah. Okay, thank you. Hi, I'm Divistri from 5 STEM 1. Okay, how is your reaction on the first day of school and how are you feeling about SPM? Okay, so good question. I'm feeling very excited because it's been so long since I saw your beautiful face, Farah, and Ong and all my other friends. But I'm feeling very nervous because as you know, we have SPM. Yeah, SPM. So, and batch 07 has the shortest time interval for SPM. So I think you can imagine the amount of stress that we all have. But nonetheless, I'm looking forward to this year because we're 17, so dancing queen, young and sweet, only 17. Hi everyone, I'm Sabrina N from 3 Optimistic. Hi everyone, I'm Shivani Ganesan from 3 Optimistic. Okay, how do you feel about first day of school? I feel so happy and so excited for the first day of school because I got to see my friends and new seniors, and I'm so happy. To be honest, the first day of school was very awkward for me because from seeing from evening section and moving to morning section was actually awkward. But the seniors are very friendly now. I'm actually very happy that I got back with my friends and I'm happy now.